Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwahi jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita menzahirkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya serta taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berada di dalam dewan kuliah ini untuk sama-sama kita mengikuti sambungan pengajian kitab Matla'ul Bahrain Majma'ul Bahrain, yang mana kita dah masuk kepada fiqh munakahat, bab penceraian, dan kita telah masuk bab khulu', bab khulu'. Dan kita telah bicarakan juga rukun-rukun khulu' dan huraiannya. Dan pada minggu ini kita akan sambung tentang rukun yang keempat, iaitu sirah. Sirah, ya. Baik, sebelum kita melanjutkan perbincangan tentang tajuk pada minggu ini, sedikit respon daripada soalan yang ditanya oleh Tuan Haji Jamaluddin pada minggu lepas kepada saya, iaitu kaedah untuk merawat batu karang di hempedu. Ya, kebetulan dia ada simptom tu dan doktor sahkan memang terdapat batu di hempedu. Jadi kalau kita nak mengelakkan pembedahan secara laser atau whatever kaedah pembedahan, maka boleh amalkan petua ini. Dan petua ini pernah dikongsi oleh Dr. Hamid Arsyad dalam FB beliau. So maknanya kalau doktor dah share tu, benda tu berkesan. Okay? Jadi sebelum tu kena faham, batu karang ni ada dua jenis. Satu, batu karang di hempedu yang kita panggil batu hempedu. Yang kedua, batu karang di buah pinggang yang famous kita sebut batu karang. Jadi dia dua jenis ni, dua bahagian lah. Pengeluaran batu, kalau batu karang di buah pinggang dia buang melalui air kencing, manakala batu karang di hempedu dia buang melalui najis. Okey, kena faham lah. Jadi setakat ini kalau pembedahan secara laser di mana-mana hospital lah, terutama hospital Selayang yang ramai pakar kat situ, biasanya laser ini untuk batu karang di hempedu. Jarang sangat dibuat laser untuk batu karang di buah pinggang. Kebiasaan doktor hanya bagi ubat pecah batu, okay, untuk buang. Katakanlah tuan-tuan puan tak mau nak operate, takut dengan pembedahan dan mungkin kos yang tinggi, simple thing untuk amalkan petua ini yang saya sebutkan pernah di-share oleh Dr. Hamid Arsyad dalam FB beliau, dan memang kami bila kita buat memang jadilah betul ni, sangat berkesan. Untuk batu karang di hempedu,
cari 5 ke 7 biji buah apple hijau. 5 ke 7 biji buah apple hijau ikut saiz. Maknanya kalau kecil saiznya 7 lah, kalau besar 5 lah, kalau besar kingkong 3. Adalah kot apple hijau kena kita tahu luar negara kat pusat-pusat. Baik, perkara pertama tuan-tuan kena kupas kulit. Sebab apple hijau yang diimport semuanya ada lilin pada kulit, licin, sebab tu tahan lama. Kita nak makan apple hijau, merah ke hijau ke kuning ke oranye ke biru ke, kupas kulit lah, tu lebih baik. Kecuali kalau tuan-tuan pergi duk buah pokok dia petik makan, tu lain cerita. Hak mana petik import ekspor ke Malaysia semua lebuh lilin, sebab tu kita tengok licin. Lilin tu agak bahaya untuk kesihatan kita. Jadi kupas kulit. Bila kupas kulit, biji dia jangan buang, biji buah apple jangan buang, biar sekali. Jadi belah sikit, buh dalam blender mesin. Lepas tu buh ayak sikit, agak-agak lah ayak tu agar mudah dikisar. Selepas buah ayak, masukkan cuka buah 2 sudu besar. Cuka buah 2 sudu besar. Kemudian masukkan 2 sudu besar madu. Okey. Kemudian perah lemon, sama ada sebiji atau separuh. Lemon hak warna kuning tu, buah lemon perah nah. Baik. Lepas tu tuan-tuan blend bagi hancur. Lemon kita perah lah, yang nak perah lemon dengan blend sekali jahanam. Perah ambil air tu, sebab air masam tu penting tu. Jadi bila tuan-tuan dah blend, kadang-kadang mungkin dapat 2 gelas, kadang-kadang 1 gelas. So simpan dalam peti ais lah, sebab kita nak minum 1 gelas saja. 5 biji sekali masak bulan? Ya, 5 ke 7. Okey. Separuh kalau lemon tu besar, separuh biji, perah lah ayak tu. Memang suka katanya begitu. Boleh ambil madu 2 sudu besar. Tak pas lagi kita ulang balik. Saya tahu warga mah ni dia kalau ulang 10 kali pun tak ingat kau, dia kena ulang lagi. Tahu dah warga mah, tak apa. Don't worry. Baik. Okey. Lepas dah blend semua, tuan-tuan, pasal benda ni buat siang, kita nak minum malam. Jadi simpan dalam peti ais dululah. Nak tidur malam, minum jus tadi yang kita dah blend tu, minum. Lepas pada minum jus apple hijau tadi, tuan-tuan kena ambil 4 sudu minyak zaitun, minum, makanlah. Kemudian tidur mesti ikut sunnah, mengiring ke kanan. Tidur mengiring ke kanan. Lakukan proses ini selama 3 malam berturut-turut atau lebih. Biasanya lah ya, setakat ni lah, biasanya kalau pesakit saya tu, kalau dapat feedback tu, hari keempat atau hari kelima pagi, bila kita buang air besar, batu akan keluar melalui najis. Hari keempat atau hari kelima bila kita buang air besar, batu tu akan keluar melalui najis. Kaedah ini ataupun petua ini dah diamalkan oleh ramai orang dan memang menjadi. Hanya perlu istiqamah 3 malam berturut-turut atau lebih. Biasanya pagi keempat tu kita buang air besar, batu tu akan keluar. Memang sakit tu akan hilang immediate. Sakit yang menyucuk tu akan hilang. Kerana batu, sama ada batu di hempedu atau batu di bawah pinggang, yang menyebabkan kita sakit itu sebab ketajaman batu tadi. Sebab dia bentuk macam buah durian tu, cuma dia sebesar duit shilling sekupang, 2 kupang. So yang tu yang tajam, dia menikam sakit tu. Baik. Itu kaedah nak rawat batu karang di hempedu. Baik. Bila kita blind, dia ada lebih sedap tu nak, tapi saya kata minum sekali dengan sedap. Minum sekali dengan sedap tu. Baik. Afdalnya setiap jus buah
minum kelengan seredak tu lagi bagus. Sebab tu kena campur air banyak sikit supaya dia lebih lebih halus dia punya ni. Dapat batu empedu. Baik, sekarang batu karang di buah pinggang. Bila kita tekan ni saya tunjuk nah. Tak ada kerja duduk saya saja sambil sembang kawan. Bila kita tekan macam ni, kita rasa ada macam pasir dan kita sakit di sini ya, ataupun di sini, bermaksud kita ada batu karang di buah pinggang. Ini lokasinya. Tekan macam ni je. Akan rasa macam ada biji. Tekan perlahan-lahan. Kalau ada biji macam batu tu kita rasa dan kita rasa sakit, bermaksud memang kita ada confirm kita ada batu karang di buah pinggang. Tak ada, diam-diam, bermaksud selamat. Yang ada pun diam-diam, kemudian cerita. Baik. Ustaz, sekali lagi Ustaz. Di sini. Sini. Di bawah. Ruas jari ketiga, 1, 2, 3, jari manis, jari ini, dan di sini tepat saya tekan. Di sini je, tepi ni je. Kalau kita rasa sakit, ada macam ketulan atau batu kecil, kita rasa macam ada biji kat sini, itu batu karang. Atau keadaan kedua, kalau tak ada biji tapi tekan rasa sakit, itu prostat. Lokasi yang sama. Dan kalau perempuan pun, kalau tekan tak ada biji tapi sakit, itu masalah dalaman wanita bahagian rahim. Ini ilmu farmakologi ya. Ilmu farmakologi, ilmu saraf tapak tangan daripada bangsa Yunani. Okey. Bila kena batu karang di buah pinggang, kebiasaannya punca utama apabila kandungan uric acid terlalu tinggi dalam badan. Yang mana uric acid ini mostly datang daripada susu isian pekat manis. Ini kajian yang dibuat oleh pihak UKM. Dulu kita kata seafood sekarang jatuh nombor 4. Punca dia susu isian pekat manis. Jadi penggemar teh tarik, penggemar Nescafe tarik, penggemar yang tarik ini memang ada harapan cerah untuk dapat batu karang atau gout atau arthritis. Punca kedua, gula putih. Punca ketiga, pewarna dalam makanan. Dan punca keempat, barulah seafood. Okey. Jadi, bila dah kena batu karang di buah pinggang, orang tu akan sakit sekeliling pinggang. Dan sampai satu keadaan dia kencing tak boleh. Sebab batu tu blok saluran kencing. Air daripada buah pinggang, air kumahan yang kotor tak dapat turun ke pundi kencing. Jadi mengalami masalah. Memang sakit berguling-guling lah, macam orang kena histeria. Untuk batu karang di buah pinggang, memandangkan buah pinggang ni benda yang lembut, dia boleh terima unsur yang lembut, cecair lah. Dia agak beza yang kita minum jus tadi. Jadi untuk batu karang di buah pinggang memadai, tuan-tuan ambil cuka buah 2 sudu besar, air banyak ni, cuka buah 2 sudu besar, madu 1 sudu besar, lemon sikit je lemon, agak-agak lah, tak ada lemon asal limau. Jadi kacau air satu ni lah air 1 mak ni, kacau ikut tawah, boleh minum. Tapi kalau nak baca ayat-ayat yang berkaitan dengan perubatan, boleh juga rujuk ayat Quran. Contohnya ayat ketika mana Nabi Musa memukul tongkatnya di Laut Merah, ya, pun boleh, tak ada masalah. Tapi tak baca pun tak apa. Tuan-tuan minum bila? Minum selepas makan berat sehari 3 kali. Kepelikan dia, kalau batu karang di hempedu, batu tu dia akan keluar, dia tak pecah, dia keluar je melalui najis. Tapi kalau batu karang di buah pinggang, batu tu akan pecah di buah pinggang dan dia akan keluar melalui kencing. Bahkan ada pesakit saya, dia
dia rajin pergi kutip pula batu tu, tunjuk kat kami. Sebab bila kencing tu dia bunyi keting dekat mangkuk tandas. Baik. So ini pada saya lah betul yang sangat berkesan, yang saya tengok sendiri. Bahkan saya sendiri pernah alami batu karang di buah pinggang waktu jahiliah dululah, waktu makan teh tarik kedai mamak setiap hari. Jadi batu karang di buah pinggang jarang kena perempuan, banyak kena pengunjung ZNK, pengunjung ni banyak kena ni. Perempuan dia banyak batu empedu, cuma punca dia sama, uric acid tinggi dalam badan. Okey, faham? Jelas? Ada soalan tak? Semua faham lah? Boleh lah? Jadi kalau kata adik-beradik kita kena macam batu karang kena, cepat-cepat bancuh cukur buah, bagi dia minum. Banyak tak apa, 2 gelas ni pun tak apa, bagi dia minum. Baik. Untuk nak pecahkan batu, kalau tuan-tuan boleh cari cukur buah yang paling masam dan tajam, sama ada cukur kurma, cukur delima atau cukur apple. Elok cukur kurma lah, sebab cukur apple tuan-tuan, dia menjadi keagungan agama Kristian. Saya tak galakkan sangat. Buah kurma, buah idola dia orang. Buah apple. Kalau kita zaman Rasulullah baginda makan cukur kurma, boleh ambil cukur kurma. Kalau tak ada pun cukur buah tin boleh, cukur hoton boleh, cukur carrot boleh. Banyak cukur buah ni, banyak. Jangan makan cukur getah sudah. Yang tu innalillah ya. Atau tuan-tuan ambil cukur duk buat air asam tu, itu cukur asid, tak mau, mesti cukur buah. So siapa ada masalah tadi, tolong ikhtiar cara ni. InsyaAllah tuan-tuan, jimat kos dan jimat operation yang kita takut kena bil dan sebagainya. Bahkan ada orang yang memang takut nak ke hospital. So ini cara yang ada, yang boleh tuan-tuan amalkan. Boleh lah? InsyaAllah. Baik. Kita sambung. Kenapa? Ni. Oh, sekejap ya, ada technical sikit. Ni yang mana? Ya, masjid. Okey. Okey. Baik, kita sambung. Muka surat 161. Tajuk sirah ya, iaitu baris ke-15 daripada bawah. Dan disyaratkan tu. Kita start dan disyaratkan. Ingat tak? 161. Kitab Rumi muka surat berapa? 2. Baik, 238. Jumpa mana? Semua jumpa? Baik. Dan disyaratkan ya, dan disyaratkan pada sirah. Nampak? Baik. Tuan-tuan, sirah ni dalam bab fiqh, apabila melibatkan urusan muamalah, sama ada sesama jenis ataupun lain jenis, dalam bab ibadat tertentu perlu ada lafaz. Sirah tu maksudnya lafaz akad. Lafaz akad itu maksud sirah. Dia mesti ada ijab, mesti ada qabul. Saya jual barang ni ya, saya beli. Tu. Aku nikahkan kau, aku terima nikahnya. Itu. Okey, dia ada dipanggil sirah, yakni lafaz akad. Melayu dua perkataan lah, lafaz akad. Arab satu saja dipanggil sirah. Aku tunaikan zakat fitrah yang wajib ke atas diriku. Kan kita duk baca bila kita keluar zakat tu. Tak kira lah zakat fitrah ke zakat pendapatan yang wajib ke atasku, zakat perniagaan, kan kita sebut niat tu. Itu sirah. Okey. Baik.
pada sirah seperti barang yang telah lalu pada bai'un. Dan nak habaq kat kita tuan-tuan, sirah ni kita pernah sembang dah dalam bab jual beli hari tu, bab bai'un. Kita dah ngaji lama dah, sebelum Covid ikut tajuk jual beli. Maka dia kata tajuk ni, sirah ni dah pun kita pernah sembang, kata dia, dalam bab jual beli. Tetapi dia kata tiada mengapa pada khuluq diselangi oleh perkataan yang sedikit. Baik, cuma nak bezanya, kalau kita cerita pasal jual beli hari itu, saya beli barang ni ya saya jual, biasanya tak ada sembang tengah-tengah. Tapi untuk khuluq ni, dia kata tiada mengapa jika diselangi dengan perkataan lain. Kerana apa tuan-tuan? Kerana tak semestinya lafaz khuluq isteri terima perceraian tadi bukan on the spot, kerana selagi tak settle bayaran, penerimaan tak dikira. Sebab ni khuluq, tak jatuh lagi, tak masuk akaun duit. Hang cerai lagu mana pun tak jatuh talak tu selagi duit tak masuk akaun suami. Itu maksudnya di sini kadang-kadang perlukan tempoh lama. Jadi walaupun suami kata dia ceraikan bininya dengan bayaran RM1,000, jadi bininya setuju, tapi bila bininya bayar lambat, talak tak terjatuh selagi duit tu tak masuk akaun suami. Dia bila suami terima je, payment approve, dalam resit tu. Zaman lah kan canggih, hantar WhatsApp kat hakim, ni dia bayaran, saya dah terima RM5,000, baru talak tadi jatuh. Sebab tu dia kata untuk lafaz khuluq diselangi lama tak apa. Kau nak sembang cerita makan tom yam semua, no problem, lagi duit tak masuk. Kena pula sistem internet banking, problem. Lepas tu law ni MAE, Maybank punya slow nak mampu, slow yang amat. Dulu Maybank tu bagus, MAE ni memang sakit jiwa tuan-tuan, menyebabkan ramai orang stres. MAE ni slow, pusing, tahu cari apa tak tahu, lambat sangat. Okey, lambat sangat. Baik, jadi kata dia tiada mengapa pada bab khuluq antara lafaz ijab dan qabul tu lambat tak apa, sebab dia kes special case. Special case. Baik, bermula soreh khuluq dan kinayahnya itu soreh tolak dan kinayahnya. Begini tuan-tuan, lafaz sirah, apa-apa lafaz dia dua jenis. Satu lafaz soreh, yang kedua lafaz kinayah. Dengar berelok. Lafaz soreh, lafaz yang terang, nyata dan menggunakan perkataan tebus talak atau menggunakan perkataan khuluq. Tapi lafaz kinayah, dia gunakan kata kiasan atau sindiran atau pinjaman atau tamsilan. Jadi dua benda berbeza. Bila kita lihat dalam masyarakat orang Melayu kita, jarang orang kita ni suka bercakap direct. Dia banyak unsur-unsur kiasan. Itu Melayu punya style. Arab tak, talak-talak dia akan sebut talak tu. Jadi sebab itu kitab fiqh dia buat dua bahasa. Sebab kadang-kadang mungkin tak sampai hati nak sebut perkataan tu, maka diguna kiasan. Macam kita lah tuan-tuan, kalau sebut berak, kan, tapi sebut buang air besar, okey sikit. Sebut qada hajat, lagi okey. Betul tak? Makna sama. Jadi bezanya gini, kalau berak itulah soreh, kalau qada hajat itu kinayah. Itu maksudnya. Contoh bagi tuan-tuan mudah faham antara soreh dan kinayah. Maka lafaz khuluq tadi pun ada dua jenis. Satu lafaz soreh, yang kedua lafaz kinayah. Baik. Jadi kata dia soreh khuluq dan kinayah itu soreh tolak, jelas sebut cerai itu tolak, dan kinayahnya. So dia buat contoh di sini. Dan setengah daripada lafaz kinayah pada khuluq itu fasah dan baik, jual.
Seperti berkata suami, aku fasahkan nikah engkau dengan 1000. Contoh lafaz soreh, dia guna perkataan talak. Okey, maaf yang tadi dan setengah lafaz kinayah, maaf dan setengah daripada lafaz kinayah pada khulu' itu fasah. Dia tak guna perkataan khulu', dia guna perkataan fasah. Okey, dan bai', jual. Seperti berkata suami, aku fasahkan nikah engkau dengan 1000. Jadi suami dia tak kata cerai, dia kata aku batalkan. Fasah tu, aku batalkan pernikahan kita dua ni dengan bayaran 1000. Dia tak sebut perkataan cerai, dia sebut perkataan fasah. Jadi maknanya dia bantu pada niat lah. Memang fasah itu batal lah, terputus, terbatal ikatan perkahwinan bila mana isteri bayar 1000 pada suami. Ini khuluk nah. Ini disebut lafaz, disebut perkataan tu. Baik. Dan atau aku jual akan diri engkau dengan 1000, maka diterima oleh isteri dan berhajat pada jatuhnya kepada niat. Baik, semua lafaz kinayah dia mesti disertai dengan niat. Sebab bila sindiran ni maksudnya pelbagai. Kalau tak niat, maka tak dikira talak tadi jatuh. Jadi suami kena niat. Memang dia niat dia nak cerai bini dia, cuma dia tak gamak nak sebut perkataan talak tadi, lalu disebut perkataan fasah. Atau kalau jual ni nampak sangat mungkin macam penghinaan lah, macam jual hamba. Tapi itu contoh kinayah. Sama ada dia nak sebut aku lepaskan ke, aku merdekakan kau ke, atau kau keluar dari rumah aku ke dengan bayaran 1000, itu kira cerai lah tu. Hanya berlaku bila mana isteri membayar kepada suami ikut perbincangan. Jadi tuan-tuan, yang kita sembang minggu lepas, ingat balik cerita minggu lepas kan saya kata ada hak hantar wakil bincang. Jadi setelah perbincangan, so jumlah ini jumlah yang telah dipersetujui 1000, 2000 atau ikut mahar waktu menikah hari itu, dan boleh digadakan mengikut keadaan semasa. Maknanya zaman 10 tahun lepas nikah 5,000, lah ni mungkin naik 10,000 pasal beras mahal, minyak tak turun harga, contoh. Jadi maknanya itu. Jadi dia gunakan lafaz kinayah. Itu kesantunan bahasa bagi orang kita. Arab pun dia guna kinayah. Sebab itu tuan-tuan, bila kita mengaji bahasa Arab, siapa yang baca bahasa Arab, dia ada subjek contoh ilmu mantik, dia ada subjek ilmu balaghah, dia ada subjek mutala'ah, dia ada subjek insya', dia ada subjek nahu, dia ada subjek sarah, dia ada subjek qawaid. Banyak. Kalau anak-anak tuan-tuan belajar STA tu, yang ambil STA, sijil tinggi agama tu, dia ada nama Arab dia orang kena belajar. Jadi dalam bahasa Arab pun dia ada beberapa perkataan kesusastraan yang mana dia tak rujuk pada kata asal, tapi dia guna bahasa kiasan, tamsilan. Saya ingat contoh saya pernah mengaji tu, saya hafal sampai kelar ni syair Arab tu. Cuma bait pertama je lah saya hafal, tak ingat semua, payah. Seorang penyair Arab terkemuka, saya lupa nama dia. Dia kata, walailun kamaujil bahari arkha sudulahu. Walailun, malam itu kal, seumpama ombak yang melabuhkan tirainya. Ni Arab punya sastra. Nak tulis ke? Tak payah. Ni mesti gambar foto ni, ambil gambar. Jadi dia kata malam itu seumpama ombak yang melabuhkan tirainya. Saya duk fikir tu, bila sastra Arab buat syair begini, sajak begini, fikir, cuba kita tengok dalam situasi semasa bila mana ombak dia bergulung-gulung, dia hempas ke pantai, habis.
kosong. Maka ibarat malam tu, malam menjelma itu macam itulah, habisnya petang, malam menjelma. Ibarat ombak yang pukul pantai, dia habis. Itu rupanya dia nak abad. Panjang syair itu panjang. Tapi nak abad kata perumpamaan dalam bahasa Arab, kiasan banyak. Macam tu juga bahasa Melayu, saya buat contoh tadi kan. Ada meminang, ada merisik kan, ada bertanya khabar, macam-macam, ada yang menyunting bunga. Jadi itu adalah kiasan. Dalam bab khuluk pun ada kiasan, perceraian pun ada bahasa kiasan. Kerana jika kita melihat kesantunan bahasa, dalam bahasa Melayu kita ada metafora, kita ada pelambangan, kita ada, saya dah lupa banyak fata morgana, bagai-bagai tu lupa dah. Ini semua menunjuk kepada kepelbagaian bahasa dan kesantunan bahasa yang kadang-kadang dituturkan oleh orang Melayu kita. Sebab kita orang Melayu, atas dasar lemah lembut kita, sopan santun kita, tidak ada, saya pernah cerita dulu tuan-tuan, belum ada makhluk di dunia ini yang bersalaman. Dululah, lah ni dah tak ada dah. Perempuan bersalam, bukan sakat bersalam, bahkan dia akan bengkokkan sedikit lutut dia. Kan, perasan tak? Tak ada lah, depan tak ada lah, ni zaman canggih lah ni. Tak, zaman dulu depa salam, depa akan tunduk sikit, bengkokkan sedikit lutut, menunjukkan satu kesantunan dari sudut tata kelola hubungan. Dia tunduk sikit kan? Kata dia orang yang muda pada yang tua. Ada. Tapi saya pernah tengok sesama bayar pun dia buat begitu juga. Orang tertua, lah dah hilang lah benda tu. Lah hak dua tangan, tinggal satu tangan lah. Mujak ada sebelah tangan lagi kan. Kalau tak ada juga tak tahu salam lagu mana. Ustaz, ya. ada Ustaz. Ustaz kata dah hilang. Ada. Masih ada. Ya, ada. Alhamdulillah. Memang diajar begitu kepada kanak-kanak. Orang tua dulu betul soal sopan santun tu kan. Sekarang kurang nampak. Baik. Semua jadi satu. Yang kedua, kalau kita lihat dari sudut didikan agama, Islam ini, sebab itu adanya mazhab yang berbeza tuan-tuan. Syafi'i, sopua kita pergi Arab, kalau kata Mesir, mazhab Syafi'i, watak Arab Mesir, watak Arab Saudi, watak Arab Sudan, watak Arab Yaman, Arab Dubai, Arab UAE lain. Kasarnya tak sama, culture berbeza. Tu didikan mazhab tu masih ada. Maka kita di lembah Asia Tenggara ni, Syafi'i dia agak lembut, sesuai dengan watak kita lembut. Sembang kan macam Filipina kan cakap lembut, Melayu pun cakap lembut, Thailand lagi lembut. Ai saja bunyi hujung tu faham tidaklah kita, cuma dengar tu lembut kan. Indonesia agak ni sikit, dan kita lebih kurang Indonesia. Brunei pun agak lembut. So ini didikan agama yang kita terima, hatta dalam percakapan dan tindakan, macam contoh bersalam tadi. Ini kesantunan bahasa. Begitu juga dalam bab ni, memandangkan kita dah dididik macam tu, maka tak tergamak nak sebut benda yang secara soreh, maka syarak bagi kelonggaran sebut secara kinayah. Baik. Dan setengah daripada soreh, tadi apa ni kinayah. Dan setengah daripada soreh khuluq, mushtaqun mufadatun, dan mushtaqun khuluq, maka jika berlaku serta isteri oleh salah suatu daripada keduanya dengan tiada disebutkan iwat, dengan niat menuntuti qabul serta dengan niat talak, seperti berkata suami aku khuluq akan dikau, atau aku tebuskan dikau, dan ia niat menuntuti qabul isteri, maka terima oleh isteri, maka wajib mahar misil. Baik.
Yang ni tuan-tuan tak akan faham. Saya baca pada malam tadi sampai pagi ni baru faham dia lagu ni. Lafaz soreh khuluq mushtaqun mufadatun, dia ada pecahan-pecahan, rangkaian ataupun kata-kata kepelbagaian lafaz soreh itu sendiri. Cuma mufadatun, lafaz tu lebih memberi faedah, maknanya bertujuan lah, ya, bertujuan untuk perceraian tadi. Sebab itu dia buat contoh di sini tuan-tuan. Dia kata jika berlaku serta isteri oleh salah suatu daripada keduanya dengan tiada disebutkan aiwat, dengan niat menuntuti qabul serta dengan niat talak, seperti berkata suami, aku khulu akan dikau, atau aku tebuskan dikau, dan ia niat menuntuti qabul isteri, maka terima oleh isteri, maka wajib mahar misil. Dia sebut lafaz soreh, hanya saja dia tidak menyebut aiwat, berapa tuntutan. Dia tak sebut berapa bayaran kena bayar. Maka dalam konteks ni dia berhajat kepada qabul, isteri kena menerima. Jadi kalau tak ditetapkan jumlah berapa, maka kena bayar ganti rugi ikut mahar misil, maka wajib mahar misil. Sebab ada kes nak mudah khulu tapi tak kira bayaran berapa. Okey, dah bincang macam-macam, lah ni ikutlah berapa pun. Dan suami pula bila disebut aku tebuskan dikau, tak sebut berapa. Ataupun aku tebus talak akan dikau, suami tak sebut aiwat, bayaran tebus talak berapa, maka suami kata, isteri kata tak apa, saya terima. Jadi bila suami isteri terima, maka isteri kena bagi duit ikut mahar misil. Mahar yang dia menikah hari itulah, ataupun mahar ikut dia balik dia kahwin berapa. Okey, ini kalau bab lafaz. Sebab kadang-kadang nak pendek cerita, dia tak nak sebut jumlah berapa. Jadi dalam bab soreh, dalam bab sirah, tak sebut berapa, maka kena ikut mahar misil. Kalau sebut berapa, baru ikut jumlah yang disebutkan tadi, atas persetujuan kedua-dua belah pihak. Wakil kan, kita belajar minggu lepas dia hantar wakil. Okey, apa sembang tengok berapa patut, kira lebih kurang, janji cerai. Tuan-tuan sekalian, saya duduk tengok kes-kes ni, kawan saya duduk jadi hakim ramai. Dia banyak punca suami tak mau cerai bini. Ni cukup banyak. Bini ni habis retiak dah, usaha sana usaha sini, suami tak mau lepas juga. Ini yang banyak kes tuan-tuan, banyak kes. Sedangkan faktor-faktor reason tu dah munasabah dah. Tinggal 6 bulan tak bagi nafkah apa semua, macam kita angkat apa bacaan taklid nikah tu kan. Jadi bila dah terbukti dah benda tu, maka kalau ikut taklid nikah kan, bila aku tinggalkan isteri aku selama 6 bulan qamariyah berturut-turut tanpa aku berikan nafkah sikit-sikit, maka mengadu ia kepada hakim, lalu dibicarakan, maka boleh jatuh talak. Bukti dah ada. So bila bawa ke mahkamah, laki tak mau cerai juga, maka pilihan kedua, okeylah, hang tak mau cerai, lo ni lagu ni, hang nak tak cerai, kalau kami bayar kat hang berapa-berapa, kira tebu talak. Laki kata, jadi aku mau. Dia nak duit. Dia nak duit. Banyak kes lagu ni nak duit. So bila dia kata, tak apa, kalau gitu tak apa, aku mau. Okey, kalau kata hang mau cerai bini hang, berapa hang nak letak harga bayaran? Ada hak laki mata duitan, dia cah tinggi kan. Ada hak yang biasa-biasa, tak apalah, janji ikut je perbincangan. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini tuan-tuan, punca. Sebab tu kes cerai jadi panjang. Kita duk pening pasal apa kes cerai tak habis-habis, sampai mati pasangan tu rupanya. Tak dan cara bawa, rupanya sebab ni keengganan suami melafazkan, sebab kuasa pada dia, kuasa tuntutan cerai isteri, kuasa lafaz itu suami. Ni yang payah ya. Taklid dah ada, isteri dah mengadu pada suami, betul.
Sekarang ini bila dah minta juga suami tak nak lafaz, kaedah kedua tebus talak. Kalau tak nak juga fasah, hakim buat keputusan. Cumanya saya katakan bezanya, kalau fasah tadi dia faktornya ada unsur-unsur penderaan, unsur macam ni. Tapi ni hak khuluk ni cerita memang nak bercerai, isteri dah tak serasi dengan suami, tak ada dera apa, cuma tak berkenan, tak jatuh cinta, senang cerita. Orang lain cinta lepas kahwin, mereka ni lepas kahwin tak cinta-cinta, cuma cinta sebelum kahwin. Lepas kahwin tak cinta-cinta. Gamaknya lagu ni lah kot. Jadi bila dah tak hati sejiwa, nak berpisah, tak ada sebab apa nak berpisah. Tu yang Rasulullah cerita, saya sebut kisah sahabat Nabi kan. Nak pisah juga tak apa. Nabi panggil bini dah, kata lah ni kebun kurma dusun yang laki hang buat mahal tu ada lagi tak? Ada, boleh tak hang pulangkan kepada dia? Tu pulangkan balik, Nabi panggil sahabat, ceraikan. Itulah khuluk. Itu cara mudah lah Nabi buat contoh. Okey, so banyak pilihan sebenarnya. Baik. Dan jika dimulai oleh suami dengan sirah muawadah, seperti katanya aku talak akan dikau dengan 1000, maka muawadah bercampur ta'liq. Dikatakan muawadah kerana mengambil suami akan iwad pada muqabil barang yang keluar daripada miliknya, dan ta'liq kerana ditilik akan talak atas qabul isteri. Maka harus bagi suami rujuk dahulu daripada qabul isteri kerana ditilik akan muawadah. Baik. Ini pun tuan-tuan tak faham. Baik. Kata dia, jika dimulai oleh suami dengan sirah muawadah. Tuan-tuan, sirah muawadah ini dia macam ada tergantung. Dia tak tetap. So dia buat contoh di sini, aku talak akan dikau dengan 1000. Dia cuma sebut dengan 1000. Dan tuan-tuan, dia tak habaq 1000 ni hang kena bayar bila. Dia tak habaq. Dia cuma kata aku talak akan dikau dengan 1000. Tu je. Jadi hukum fiqh dia letakkan dua keadaan di sini. Dia kata dua keadaan tersebut ialah, mana dia tadi? Jika dimulai, okey. Pertama muawadah, yang kedua ta'liq. Muawadah tu suami dia lafazkan cerai ta'liq tadi, lafazkan cerai khuluk dengan 1000, dia ambil balik duit dah. Tu yang dikatakan muqabil. Muqabil barang yang keluar daripada miliknya. Hak bertentangan, dia keluar mahar dulu, dia ambil balik 1000. Okey. Kemudian dikatakan muawadah kerana mengambil suami akan iwad pada muqabil barang yang keluar daripada miliknya, dan ta'liq kerana ditilik akan talak atas qabul isteri. Isteri belum kata yes, belum kata no. Hak bab ni tuan-tuan nak bagi faham, hak ni hak suami mula dulu, bukan bini minta. Kena faham lah. Hak asal tadi bini minta cerai, dia sanggup bayar. Tapi hak ni laki pergi mula dulu, aku tebus talak kat hang ni dengan 1000. Isteri tak minta pun. Sebab tu dia kata perlu kepada qabul isteri. Kalau bini kata ai tak nak, tak jatuh tak. Pahal pula pergi suruh pergi nak cerai minta duit ni, saya tak minta pun. Nikah laki mula dulu. Maknanya laki letakkan mungkin hutang banyak menggali, dia buat lagu tu kat bini dia, kan nak 1000. Jangan main-main tuan, sebab ni dikira ta'liq lah. Kalau kata bini dia bayar, jangan main-main, takut dia buat lawak main-main ke, kan. Kata yang ada tak 2000 bagi lah, ataupun disebut perkataan cerai ke talak ke, boleh lah tebus 2000. Mungkin tebus kena niat tu, tebus talak ke, tebus barang kemah ke apa benda. Okey, maka dia kata berhajat kepada qabul isteri.
maka harus bagi suami rujuk dahulu daripada qabul isteri kerana ditilik akan muawadah. Jadi kes ini kes muawadah, kes keadaan terbalik. Laki sebut dulu. Patutnya khuluk ni bini yang mulakan kes. Ni agak terbalik. Tapi dikira khuluk kerana ada bayaran. SOS sebut bayaran je, maka dikira khuluk. Okey. Cuma berbeza di sini. Maka suami dia kena rujuk isi dulu, betul tak isi terima tak syarat ini, atau isi tak terima. Kalau tak terima, tak berlakulah apa-apa lah, sebab tak bayar apa-apa. Jadi taklid di sini dia bergantung. Selagi mana bayaran 1,000 tadi bini tak bagi kat laki, maka talak tak jatuh. Bila bini bagi, talak jatuh. Ataupun bini terima condition, dah nak cerai sangat, cerai je lah, saya terima je lah, nanti saya back in duit 1,000. Maka bini terima dan tunggu bini back in. Lepas bini back in baru jatuh, walaupun disebut awal ni. Sebab bila sebut berdasarkan jumlah mata wang, maka lafaz cerai tadi tak dikira gugur selagi mana condition bayaran dibayar oleh isteri kepada suami. Dia agak rumit tuan-tuan, cuma ini teknikal saja pun. Kitab ni cuba nak bagi detail lagi, dan kalau kita faham dengan mudah, sebenarnya tak ada masalah pun. Hang bayar, cerai je lah, kan? Dah tak ada kesehaluan, dah masing-masing bawa haluan masing-masing. Ya. Kalau isteri tak setuju, tak jatuh kan? Tak. Tapi kalau isteri tak setuju, kemudian diberi wang tu, dia tak setuju, dia bagi duit. ya, Tak, dia bagi juga. Baik. bagi juga. Dia ambil juga. Tapi dia sebenarnya padahal corak ini Dia kalau dalam bab fiqh ni, as-sukutu alamatul ridha. Bukan sakat dia tak cakap apa-apa, dia diam pun menunjukkan keredaan, dia bersetuju. Jadi kalau dia tak setuju, dia kena cakap, nafikan tak bersetuju, tak jadilah. Maka dia bagi duit tadi, dia tak bersetuju. Saya agak pelik, kenapa dia tak setuju dan dia bagi duit? Bagi pinjam. Mungkin bagi pinjam. Tu kita kena bincang elok-elok. Sebab tu dia kira taklid, dia kira tergantung. Kalau lepas bincang tak, katalah abang bukan maksud nak cerai apa pun, memang duit tak ada lah ni, kita kena ubah hal, jadi makan kos banyak, gaji pun masuk 1,500, beras mahal. Alasan beras tu jugalah, ke mana pun ada hikmah beras mahal ni, banyak alasan digunakan oleh orang yang berhajat lah. Jadi minta pinjam lah kat bini. Dia isu sekarang tuan-tuan, dalam bab nafkah kadang-kadang ramai kaum Adam tak begitu faham ya. Dan anggap bila bini dah kerja, dia tak payah keluar apa dah. Jangan tuan-tuan, hak nafkah. Kawan saya pernah, dia kerja sendiri, jadinya ada 1 bulan tu dia punya bisnes agak merundum, memang tak dapat bagi apa-apalah kat bini. Tapi satu ketika bila dah cover balik, dia kira advance payment lah, dia keluar semua, jom pergi melancong, pergi berjalan, dia support semua tu. Dia kira kata apa, ganti rugi balik lah. So bini dia okey je pun, tak ada masalah pun. Okey, kira payment and advance lah, ulang balik, dia bayar awal. Jadi maknanya yang faham, yang tak faham ni, yang masalah ni, dia kerja hak dia. Okey, kita duduk selamat apa ni? Dia kerja hak dia, rezeki dia, nafkah kita wajib bagi. Tak sikit banyak, tak banyak sikit, tak bagi kena bagi tuan-tuan. Kita buat contoh lah, katalah saya 1,500 allowance saya, bini saya 7,000. Dia pegawai, kita cak ayam, kerja biasa. Jadi adat kata hak 1,500 tak patut, hang sikit je. Hukum tak boleh, hukum fiqh tak boleh. Hang 1,500 pun hang kena bagi kat bini hang sikit. Cara macam mana itu terpulang, kan? Cara 3 bulan sekali ke, 2 bulan sekali ke, setahun sekali ke, itu masing-masing.
tapi niat kena ada. Jadi saya banyak bagi solusi tuan-tuan. Tuan-tuan boleh ambil panduan ni nah. Saya banyak bagi solusi pada pasangan. Mari pun ada mai jumpa saya. Mari nikah, laki dah kerja, bini student UKM. Petang mari pukul 6. Jadi dia kata, Ustaz, kami baru nak bina hidup. Saya student UKM, laki saya depa menikah dah 11 bulan. Laki pun gaji dah tak sampai 2,000 pun tuan. Untuk umur sewa saya berjaya, kos ulang adik semua kan. Jadi saya buat solusi mudah. Kalau tak mampu nak bagi nafkah banyak ni, cuba buat dalam bentuk tabungan insurans untuk bini. Maknanya ambil takaful keluarga ke apa-apa untuk bini. Sebab orang perempuan kan sakit macam-macam. Ya, baru ni saya berbicara sahabat saya fibroid. Ingat fibroid, rupanya ada fibroid yang belakang rahim tuan-tuan, 13 cm, besar baby tu, lebih besar dari baby. Operate, buang KPJ. So penyakit perempuan ni banyak. Jadi kalau suami daripada awal perkahwinan, anggaplah ini nafkah, carumlah RM50 sebulan. Memang nampak sikit tuan-tuan, tapi bila dah matang besok dengan komisen, dengan hibah yang dapat, maka isteri akan dapat banyak. Itulah nafkah secara tak langsung. Nampak tak? Itu cara saya bagi didik pasangan muda lah. Sebab nak bagi cash ni memang dia tak mampu lagi. So kita buat tabungan. Okey, awak tu saya tak jumpa handphone. Baik, tak jumpa tak? Jumpa tak? Okey. Okey. Baik. Kita berhenti pada dan jika nah. Dan jika. Okey. Baik, saya diminta untuk bacakan doa selamat untuk ahli grup kita, Mami dengan Mama. Ada Mami dan Mama pula. Saya tak tahu sakit apa. 3 orang. Boleh saya tahu mereka sakit apa? Okey. Okey, seorang lagi. Mima apa dah? Aku dah pening dah. Baiklah. Tak apa nah. Tuan-tuan sekalian, biasa bila saya buat kursus perawatan, saya selalu pesan kepada perawat-perawat saya. Saya beritahu mereka, saya kata, setiap kali kita diagnos pesakit, kita kena habaqkan pesakit. Sakit itu bunga kasih Allah pada dia. Jangan kata kafarah, jangan kata bala, tapi sebutlah kasih itu bunga kasih Allah pada dia. Allah sayang dia, Allah uji dia dengan sakit. Dia nak tengok sabar tak sabar. Okey. So tuan-tuan sekalian, siapa yang ada sakit, redha dan usahalah, ikhtiarlah untuk merawat. Baik. So kita baca doa selamat untuk mereka lah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا راضين حمدا مستغفرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والصحة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والصحة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والصحة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجداد وجداتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.